Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Majidah Hamdan. Berita utama, kumpulan Kedutaan Amerika Latin dan Caribbean di Malaysia, GRULAC, bercadang untuk mengadakan Festival Amerika Latin buat julung kalinya di Kuching pada hujung tahun ini. Duta Besar Uruguay ke Malaysia, Valeria Sukasi, yang juga wakil kumpulan itu berkata, penganjuran festival tersebut telah dibincangkan dengan Premier Sarawak, Datuk Parti Kita Seri Datuk Abang Abdul Rahman Zari Tun Datuk Abang Openg dalam kunjungan hormat di Wisma Bapak Malaysia Kuching pada Khamis. Katanya Premier Sarawak menyokong festival tersebut yang juga akan memberi nilai tambah kepada ekonomi di Sarawak serta dapat menarik pelaburan dari luar negara. Thank you, and I think the Premier was very generous in offering all the help to organize this festival, but understanding that culture would be the first step to bringing other things like investment, economy development, trade opportunities, and making sure that Latin America is really well known for Sarawakians. Beliau berkata demikian semasa bercakap kepada pemberita selepas kunjungan hormat tersebut. Tambah Valeria, pemilihan Kuching juga adalah tepat dalam mengambil kira bandar itu yang cukup sinonim dengan aktiviti seni dan budaya. Hari sama, Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awan Tengah Ali Hassan, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki dan Duta Besar Kuba ke Malaysia, Florentino Batista Gonzalez. Berita seterusnya, isteri Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertua Negeri Sarawak Tuan Puan Fauziah Muhammad Sanusi dilantik sebagai penaung Persatuan Pandu Puteri Malaysia Cawangan Sarawak berkuat kuasa 26 Januari 2024. Menurut Yang di-Pertua Persatuan Pandu Puteri Malaysia Cawangan Sarawak, Datuk Dayang Mulia Datuk Awang Daud, pelantikan ini termaktub di bawah Girl Guide Association Malaysia, Sarawak Branch State Constitution Section 2, The Patron Article 4, yang mana penaung hendaklah merupakan isteri kepada gubernur atau individu yang layak serta sesuai memegang jawatan tersebut. Jadi Alhamdulillah, Puan telah berpuasa hati untuk menerima pelantikan ini. Jadi Girl Guide Sarawak akan bertambah aktif dan maju lagi. Beliau berkata demikian ketika ditemu bual media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Tuan Puan Fauziah bagi menyerahkan surat pelantikan berkenaan di Astana Negeri Sarawak pada Khamis. Dalam pada itu, tambah Datuk Dayang Mulia, pihaknya juga telah menjemput Tuan Puan Fauziah untuk menyertai program Girl Guides Round 2024 yang akan diadakan pada 3 Mac ini di Perkarangan Majlis Bandaraya Kuching Selatan NBKS. Ujar beliau, objektif larian ini adalah untuk mengumpul dana bagi membiayai aktiviti-aktiviti persatuan serta membeli pelbagai peralatan untuk kegunaan ahli-ahli dan pengurusan pejabat di samping membaik pulih bangunan Persatuan Pandu Puteri Malaysia Cawangan Sarawak. Jelasnya lanjut, program ini kelak akan melibatkan seramai 1,000 penyertaan daripada ahli Pandu Puteri Sarawak, kaki tangan pejabat kerajaan, pihak swasta termasuk orang awam. Kita haraplah pihak umum akan memberi sokongan yang sangat baik kerana ini adalah suatu acara yang membawa kebaikan kepada anak-anak gadis kita untuk meningkatkan lagi kemahiran dan sifat-sifat kepimpinan mereka. Jadi itu adalah di antara tujuannya kegiatan yang kita akan adakan pada 3 hari bulan ini. Paparan seterusnya, Kerajaan Sarawak berada di barisan hadapan dalam transformasi digital sekaligus memanfaatkan teknologi untuk memacu inovasi dan produktiviti merentasi pelbagai industri. Menteri Teliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Seri Julaihi Narawi berkata, Kerajaan Sarawak amat menekankan ketersambungan lancar untuk industri perniagaan khususnya. Jelas beliau, ini sekaligus mencetak nama Sarawak sebagai sebuah negeri yang mempraktikkan ekonomi digital di rantau ini. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan media pada Rabu semasa Majlis Jamuan Tengah Hari Seminar Mobile World Congress MWC 2024 di Sepanyol. Datuk Seri Julaihi menambah, Sarawak kini dalam peralihan kepada bandar pintar dan pertanian digital yang memberikan peluang yang tidak terhad untuk pelabur celik teknologi yang ingin memanfaatkan ekonomi digital. Beliau menjelaskan MWC 2024 mampu mewujudkan satu platform dinamik kepada pemain industri antarabangsa
pelabur dan pegawai kerajaan meneroka industri digital. Berikut pula, seramai 163 penerima mendapat geran modal dari bahagian Serikit berjumlah RM325,345. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah, geran modal itu adalah berbentuk peralatan perniagaan bernilai RM2,000 untuk setiap seorang. Menurutnya, penerima adalah terdiri daripada ibu tunggal atau ketua isi rumah wanita yang layak secara one-off. Setiap seorang secara one-off yang terdiri daripada usahawan wanita Sarawak berumur 18 tahun ke atas yang layak dalam kelompok B40. Beliau berkata demikian dalam majlis penyerahan geran modal pemerkasaan wanita Sarawak bagi bahagian Serikit di Dewan Seri Nelong pada Selasa. Justru beliau berharap para penerima akan memanfaatkan sepenuhnya geran modal ini dalam memajukan perniagaan masing-masing. Mengakhiri berita malam ini dengan laporan mengenai Pesta Bubuk Miri. Kembali diadakan pada 2 Mac ini di Tamu Batu 1, Kuala Baram. Ahli Dewan Undangan Grey Adun Pujut merangkap Datuk Bandar Miri Adam Yi Susang berkata, Pesta Anjuran Majlis Bandaran Miri MBM tersebut bakal mempamerkan pelbagai aktiviti menarik pada musim bubuk. We can see many households, especially those who live along the coastal area, take this opportunity to catch the bubuk, the small shrimp, which is found abundant at the end of February and early March each year. This is so-called bubuk season. So from this bubuk, the small shrimp, our local people will make it into products such as pelacan, which is shrimp paste, cincalok, and others. The sales of bubuk product by local residents will generate income, and indirectly, bubuk products will also become tourism assets that can provide a good income to the fishermen and pelacan makers in Miri in the tourism sector . Beliau berkata demikian dalam sidang media di Bilik Mesyuarat Miri City Hall pada Rabu. Adam menambah jawatankuasa tetap pembangunan pelancongan MBM memutuskan untuk menganjurkan pesta bubuk yang akan menjadi satu lagi produk pelancongan di Miri. Perasmian pesta bubuk pada kali ini dijangka dirasmikan oleh Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Sebastian Ting Ciyu. Sekian edisi malam bersama saya Majidah Hamdan. Berita berlanjut boleh dapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.jvdmi dan UKAS channel di YouTube. Mengakhiri berita UKAS dengan sorotan dengan visi Premier 2030 Bandar Pintar Sarawak. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS dan selamat malam. Visi Premier 2030 Bandaraya Pintar Sarawak. Sarawak sedang membangunkan Pelan Induk Bandar Pintar bagi kawasan-kawasan bandar yang akan mengutamakan kemampanan alam sekitar di dalam proses urbanisasi. Pelan Induk Bandar Pintar Kuching dibangunkan dengan mobiliti karbon rendah dan infrastruktur bandar pintar sebagai keutamaan yang penting di dalam pembangunan Ibu Negeri Sarawak pada masa hadapan. Dimulakan pada 2019 oleh Majlis Perbandaran Miri dan Sarawak Information System Sdn Bhd Sains. Antara komponen-komponennya termasuklah papan tanda digital, bandar selamat dan taman selamat, perparitan pintar, bas pintar, trak pintar, aplikasi bandar pintar, Miri Cares, pelancongan Miri, Electronic Local Authority 2 ELA2 dan pusat kawalan. Bangunan-bangunan hijau yang mematuhi Indeks Bangunan Hijau GBI, antara yang menyelah termasuk Universiti Teknologi Sarawak UTS di Sibu dan bangunan Dewan Bandaraya Miri. Pusat Operasi Bersepadu Sarawak SIOC merupakan komponen penting di dalam perancangan Bandar Pintar Sarawak dan saling boleh kendali serta ia adalah sebahagian dari inisiatif Kerajaan Sarawak dari visi yang amat berhormat Datuk Tinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
Penggunaan meter elektrik pintar yang dimulakan oleh Sarawak Energy untuk mempertingkat pengalaman pengguna dan membekalkan perkhidmatan bacaan bil yang tepat berdasarkan penggunaan masa sebenar. Pusat kawalan bersepadu adalah yang terkini di pusat lokasi untuk memberi arahan, koordinasi dan membuat keputusan di dalam menyokong respon insiden. Sarawak bakal menjadi contoh kepada negeri-negeri lain di Malaysia dengan perancangan Bandar Pintar. Visi Premier Sarawak Maju 2030.